Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengaji surah berkaitan dengan puasa, surah Al-Baqarah ayat 183. Nota ada kat depan ni. Ambil lebih bagi kawan-kawan bagi ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Puasa yang diwajibkan itu adalah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam keadaan musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dia berbuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya untuk membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberi bayaran fidyah yang lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah, kalau kamu mengetahui. Masa yang diwajibkan untuk kamu berpuasa itu adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu turun padanya Al-Quran. Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan demikian itu, Allah mahukan kamu beroleh kemudahan, dan Allah tidak mahu kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu dapat membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk, dan supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku berdoa kepadaku, maka beritahulah kepada mereka, hai Muhammad, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah, supaya mereka menjadi baik serta betul. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa untuk bergaul dengan isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu, dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati dirimu sendiri. Lalu Allah menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang, setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu.
dan makan serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya siang, dari benang hitam kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni maghrib. Dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Itulah batas-batas larangan Allah. Maka janganlah kamu menghampirinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulur harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, wahai Muhammad, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu urusan dan amalan khasnya ibadah haji. Dan bukanlah perkara kebaikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakang, yakni ketika kamu berihram. Akan tetapi kebaikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah kamu, iaitu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Dan perangilah kerana mahu menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan mereka yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu menceroboh, yakni memulakan peperangan, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. Maha benar firman Allah yang Maha Agung. Surah Al-Baqarah ayat 183 sehingga ayat 190. Yang dimati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli kejawatan kuasa di sidang jemaah. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah pun menyelesaikan Qiyam Al-Lail, malam pertama Ramadan. Sudah pun solat maghrib berjamaah, solat isyak berjamaah, solat tarawih berjamaah. Saya yakin pangkat ayahanda bunda sebahagiannya mungkin ada yang menangis, rasa syukur. Rupanya, wahai Allah, walaupun aku tak bersungguh berdoa agar aku sampai hidup di dalam bulan Ramadan, kita level kita aminkan doa imam kita. Imam kita doa sejak dalam bulan Rajab lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita kat belakang amin. Yang banyaknya diam je, tidak ada amin. Saya perhati kat belakang tengok jemaah doa macam mana. Tertidur pun ada nak buat macam mana, letih. Dia ada dua lah, letih sahur sah, letih sahur kan, takut fasta kan. Kan. Tak apa, tak ada masalah. Paling kurang sahur dengan seteguk air. Tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Bersahurlah walau seteguk air. Macam alhamdulillah. Ustaz, kita orang ada lebih sikit tadi. Tak apa, tak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi kita berdoa, kita pun sedar kita berdoa tak berapa bersungguh, tapi Masya Allah, Tabarakallah, Allah dengan rahman dan rahimnya mengurniakan kepada kita lebih daripada apa yang kita minta. Benda yang kita tak minta pun Tuhan bagi. Contohlah antara doa yang kita terlepas pandang, tapi saya yakin jemaah sini amal lah, iaitu doa panjang umur dalam ketaatan. Clear? Ya Allah, panjangkan umurku dalam ketaatan, sihatkan tubuh badanku, wahai Allah. Clear. Kita taklah doa seclear itu, kita doa bentuk lain. Allah Ta'ala bagi, Masya Allah, Tabarakallah. Menangis sebahagian daripada ayahanda bunda kita. Allah Ta'ala panjangkan umur, lebih daripada umur Saidina Abu Bakar, Saidina Umar. Lebih daripada umur, sudah tentunya orang yang paling mengasihani kita, mencintai kita. Dan kita sedang berusaha senantiasa berselawat dan belajar untuk terus mencintai baginda Nabi SAW dengan cinta yang sebenar.
Umur baginda Nabi SAW 63 tahun. Kita alhamdulillah, kan? Apa isyarat dia? Isyaratnya ialah agar kita terus melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jangan berhenti. Betul kita dah bersara, itu perkhidmatan kerajaan. Tetapi untuk meninggalkan legasi, melakukan kebaikan-kebaikan sehingga hujung nyawa, itu yang kita usahakan. Antara yang paling besar tahun ni kita nak pecah rekod ialah setiap hari saya mencadangkan jemaah baca ayat ini. Ayat berkaitan dengan ibadah puasa. Setiap hari baca ayat berkaitan dengan ibadah puasa. Yang ada saya susun nota ni. Nota tengah sikit depan ni tuan-tuan. Ambil tuan-tuan. Kita cetak ni bukan untuk kita simpan. Tuan-tuan ambil. Kan? Ni ada lebih sikit ni. Bagi jiran kita. Belakang ada lebih lagi. Cik Noh ada lebih. Habis dah semua. Habis dah. Baca. Kalau tak ada dalam buku ni, dalam Quran terjemahan. Baca Quran gila-gila dengan orang rumah, dengan anak, kemudian baca terjemahan. Masya Allah, tabarakallah. Inilah dia petunjuk bagaimana kita nak runkan di waktu siang. Menarik secara umum Allah Ta'ala menyantuni kita dengan kedatangan Ramadan. Orang sihat kena puasa lah. Orang sihat beriman, cukup syarat wajib, syarat sah, kena puasa. Dah ustaz, kita orang ni sakit ustaz, ayah saya sakit. Ada jawapannya. Orang sakit boleh berbuka. Tapi sakit ni lain macam ustaz, tak ada harapan dah ni. Nak berbuka, nak ganti pada hari lain, tak ada can. Pilihan yang ada ialah bayar fidyah. Bayar fidyah. Nak bayar pada siapa? Pada fakir miskin. Nak bayar sama ke ataupun lebih? Ada pada ayat 184. Dan Allah Ta'ala menceritakan berkaitan dengan mereka, apakah kesibukan kita di bulan Ramadan, iaitu dengan kita mengkaji isi kandung Al-Quran. Ayat 185. Di dalam Al-Quran ada petunjuk. Nak pergi mana? Next. Lepas ni kita nak ke mana ni? Apa yang berlaku dalam kehidupan kita? Baca Quran. Dan huraian-huraian Quran sudah barang tentu. Hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari Islam. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan di antara benar dan salah. Baru ni kecoh di negeri mana tu? Di Mesir, isu perarakan apa tu? Firaun ke apa ke? Tak apalah tu. Dia punya cerita tu tak apalah, ada cerdik pandai. Nak sedarkan ada orang sayang dengan Firaun lagi. Tu kasarlah ustaz, jangan senang-senang tuduh. Tapi nak beritahu masih lagi ada. Tak apa. Quran pun cerita banyak tentang Firaun. Tapi ada perangai Firaun. Memang Firaun ni ada sejarah yang begitu. Ada Firaun yang bersama-sama dengan agama tauhid. Firaun ni satu nama, bukan Firaun tu. Dia satu entiti, dia bukan batang tubuh. Tapi yang ditumpukan dalam Quran adalah Firaun yang lawan Nabi Musa AS. Kan? Jadi dalam Quran ada cerita tentang Firaun, ada cerita tentang Nabi Musa. Kita nak ikut yang mana satu? Sudah tentu Nabi Musa AS. Dia semua terkandung dia dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi kena baca lah. Baca, alhamdulillah, tuan guru kita, Allah maghfirlahu warhamhu, yang duduk di kursi ini. Allah, saya tak malu untuk sentiasa menyebutkan, meninggalkan kita. Apa nama kita taksir dia tuan-tuan? Apa nama kita taksir arwah? Pedoman Muttaqin. Ada kat masjid kita ada ni, masya-Allah. Pedoman Muttaqin, masya-Allah, tabarakallah. Jadi ayat Quran dalam bulan Ramadan ni kita membaca Quran lebih dari bulan Syakban, bulan Rejab. Baca Quran, tengok terjemahan, kan. Kemudian di dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala memberikan suatu peringatan bagi mereka yang mengetahui status anak bulan Ramadan. Dan malam tadi semua dah tahu dah siapa nama kita yang penyimpan moho besar raja-raja. Kan? Tak apa, tak ingat nama pun tak apa. Tapi dia sudah umumkan, yang mulia sudah pun mengumumkan bahawa
Malam tadi kita maksudnya dah masuk satu Ramadan, bermakna bertarawih kita. Alhamdulillah, dah pun bertarawih. 8 campur 3 atau 20 campur 3 tarawih kita malam tadi, masya-Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan Tuhan terima. Sempat pula tahajud pula, masya-Allah. Solat taubat terus, jangan pandang belakang dah. Ustaz, kurang tidur. Yes, memang kena kurang tidur. Kurang tidur, kurang makan kan. Inilah dia bulan Ramadan. Dah banyak kurang ni, kita nak isi apa? Baca Al-Quran, baca terjemahan Quran. Ayat 185 selepas cerita tentang Al-Quran, sekali lagi Allah Ta'ala mengisyaratkan kepada mereka yang sakit dan hal keadaannya berpuasa, hal keadaannya bermusafir, bolehlah berbuka sebagai suatu pilihan. Bagi orang musafir boleh berbuka, tapi kalau nak puasa pun boleh juga. Dan Allah Ta'ala meletakkan hashtag dia, slogan dia, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala mahukan kamu memperolehi kemudahan. Allah Ta'ala tidak mahu kamu menanggung kesukaran. Dalam syariat Allah Ta'ala ini, orang yang sihat silakan berpuasa. Dan yang tak sihat, Ustaz, tengok dapatkan nasihat doktor. Doktor kata ni mudarat ni, okey, boleh berbuka. Tapi jangan kita sahkan diri kita, tak boleh. Walaupun kita doktor, kita pun cek diri sini kita, ini tak rasa ni macam ni. Cek. Tak boleh. Walaupun kita doktor, kena orang lain tolong cek kita. Kita audit. Kita audit di sini tak boleh. Orang lain audit diri kita. Berkaitan dengan, contoh berkaitan dengan keuangan dan sebagainya. Kalau kita audit di sini itu masalah. Kalau berkaitan dengan amalan agama, muhasabah diri, itu lain. Kemudian hujung ayat 185, Allah Ta'ala mahukan kita cukupkan bilangan puasa bulan Ramadan. 29 atau kalau tak nampak anak bulan nanti, anak bulan Syawal, kita puasa sebulan. Kemudian Allah Ta'ala mahukan kita menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, dapat sekali lagi Ramadan. Alang-alang dapat Ramadan ni, wahai Allah, kurniakanlah kami kesihatan dan motivasi yang luar biasa. Kurniakanlah kami kesempatan beribadah, kemanisan beribadah, sehingga memperolehi sempurna Lailatul Qadar yang menjadi asbab keampunan dan rahmat-Mu, wahai Allah, yang menjadi asbab syafaat kekasih-Mu buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi asbab hati ini tenang, jiwa kami lapang, seumpama firman-Mu, wahai Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sambung. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lagi. Fadkhuli fi ibadi. Last sekali. Wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, yang lapang, jiwa bermaaf-maafan, kan? Cari jalan, jiwa yang sentiasa cari jalan solusi di dalam kehidupan. Adalah cerita bergaduh, salah faham. Dia salah faham ni kadang kita dapat maklumat daripada orang yang ketiga. A dengan B, jumpalah A dengan B, tapi A dengar cerita C. Masalah lah. Cek balik, Allah minta maaf, salah faham I dengan you rupanya. Cerita dia, cari jalan, berlapang, berbaik sangka. Dan kita sedar dalam hubungan hidup bermasyarakat kita ni, ada orang tak berapa gembira tengok kita orang Islam ni baik-baik. Ada orang, saya gunakan perkataan tak berapa gembira lah. Dia tengok orang Islam datang, tak berapa gembira ni, tak boleh jadi ni. Kita mesti pecahkan umat Islam. Dia memang adalah kan. Ada orang tak berapa gembira. Dah sudah memang pun Al-Quran dah menceritakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara tidak akan redha, tidak akan senang duduk melihatkan perpaduan kamu orang beriman, sehingga kamu berpecah dan kamu ikut orang Yahudi, tak ikut Yahudi, ikut Nasara. Jadi macam mana kita nak alignment balik ni? Datangnya bulan Ramadan, tok puasa, anak puasa, cucu puasa, ketua jabatan puasa, pemimpin puasa, rakyat puasa.
Tapi puasa macam mana tu yang kita kena study, kita belajar, kita hayati. Seterusnya pada ayat 186, Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan satu ibadat yang mengiringi ibadat puasa, iaitu ibadah berdoa. Berdoa waktu sahur, doa mohon keampunan, berdoa ketika solat, ketika sujud. Solat tu sendiri bermaknanya doa. Lepas solat kita mengaminkan doa imam, kita berdoa lagi. Nanti ni balik ni start motor, start kereta, tak tahulah radio apa yang tuan-tuan pasang. Saya ingat tuan-tuan pasang radio iKim kot. Baguslah, tak apalah. Kalau tak pasang radio pun kita pun berdoa. Sepanjang masa kita berdoa. Kurang-kurang pun doa naik kenderaan. Ayat 186 tu Allah Ta'ala menyatakan bahawa aku ini dekat. Aku ini dekat, aku maha mendengar, aku maha mengetahui, kata Allah. Falyastajibu ujibu da'watad da'i idza da'an. Pasti aku mengkabulkan, memustajabkan doa saat kamu berdoa. Namun kata Allah, falyastajibu li, hendaklah kamu menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, mentaati titah perintahku. Wal yu'minu bi, hal keadaan kamu waktu solat, waktu puasa, hendaklah beriman, yakin dengan ayat-ayat puasa. Tak lama lagi kamu nak pergi haji, yakin dengan ayat-ayat haji. Tak lama lagi waktu musim haji tu orang pun sibuk nak berkorban. Kita pun pakat nak berkorban, tapi bukan kerana ikut orang lain korban. Kita baca ayat-ayat, ada ayat Quran tentang berkorban, hadis-hadis tentang berkorban, sunnah, sirah bagi Nabi SAW berkorban. Kita pun nak berkorban juga. Kerana apa? Kerana berimannya kita kepada Allah. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kita mendapat irsyad. Irsyad, yarshudun, irsyad. Terjemahan bawah tu, supaya mereka menjadi baik serta betul. Orang yang mursyid, orang yang mursyidin, orang yang mendapat irsyad, petunjuk daripada Allah SWT. Segala kebaikan menilik kita kerana kita berada di jalan yang betul, jalan yang pernah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Sebelah tu ayat 187, Allah Ta'ala mengajar kita hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri. Kalau kita tengok asbabun nuzul, ada sahabat Nabi menyangka malam Ramadan tidak boleh bersama dengan isteri. Tidak ada hubungan suami isteri. Puasa itu sampai ke malam. Malam kena betul-betul ibadat. Tak boleh hubungan suami isteri. Turun ayat 187 menunjukkan bahawa luasnya akan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namunnya ada masanya. Sehingga bila? Hubungan suami isteri, cerita tentang makanan minum. Sehingga bila? Seketika sebelum terbit fajar. Jangan dah tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia makan lagi. Ni last suapan, last. Dah azan dah. Tak, tu azan negara lain tu kan. Dia ada sempadan dia. Seketika sebelum nyata bagi kamu benang putih, iaitu cahaya siang, iaitu terbitnya waktu fajar. Kepada mereka yang beriktikaf di masjid, janganlah terbabas pula iktikaf dekat masjid, berlaku pula hubungan masalah. Jaga kehormatan masjid, jaga batas-batas syariat. Kemudian ayat 188, Allah Ta'ala memberi amaran, jangan kita mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sebenar. Dalam harta kita ada hak orang lain, lalu kita bayar zakat, lalu kita bersedekah, wakaf, fidyah, kan? Allah Ta'ala beri amaran, jangan ambil harta orang lain. Tak tahulah datang pada mana hashtag hartaku milikku, hartamu pun milikku jua. Ini mana punya hashtag ni? Ini mana punya slogan? Tanah aku, tanahku. Tanah kamu tidak lama lagi jadi tanahku jua. Yang cakap tu tak lama lagi nak masuk tanah kubur dah. Ni masalah ni. Apa lagi nak? Tuhan dah bagi dah. Tuhan dah bagi kita benda yang alhamdulillah halal, cukup dah. Merasa cukup dengan apa yang ada, alhamdulillah.
Kan, masya-Allah, tabarakallah. Allah Taala beri pesan kerana manusia tahu dia salah. Ketika berhadapan di mahkamah, di antara dua pihak yang saling menuntut tu, salah satunya dia tahu dia tak betul. Dia tahu dia tak betul. Tapi membujur lalu melintang patah. Aku boleh bayar lawyer yang bagus-bagus. Yang ni Tuhan nak marah ni. Yang ni masalah. Melainkan tak, saya nak dapatkan hak saya. Saya orang yang benar. Silakan nak bawa ke mahkamah. Tapi kalau kita tahu kita berada di pihak yang salah, tapi kita tekan minyak juga. Kan, kita still berusaha mendapatkan apa yang bukan hak kita. Allah Ta'ala memberi amaran pada ayat 188. Kemudian ayat 189 tentang adab masuk rumah, adab ketika dalam keadaan ihram. Dan ayat 190, ayat yang terakhir, Allah Ta'ala melarang kita memulakan peperangan. Peperangan untuk umat Islam, dan itu pun yang berlaku kepada Nabi SAW ialah mempertahankan. Orang kafir datang menyerang Nabi dalam peperangan Badar. Orang kafir datang menyerang Nabi SAW di dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Ahzab. Nabi SAW mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Ampun maaf sekadar itu. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuq wal asyan ij'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina mu'minin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala muftunin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma ighfir lana warhamna fi syahri Ramadan wala taruddana khaibin. Allahumma a'inna ala siyam wal qiyam wa ala kathrati tilawatil Quran. Allahumma la taruddana khaibin. Allahumma rizukna lailatal qadr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.